Revolta Esports menentang dengan Richie Esports. Pasukan Richie Esports nampak sangat-sangat kuat dan konsisten, tetapi mereka berjaya dikalahkan oleh pasukan Team Dragonica, dan pasukan Revolta Esports juga antara salah satu pasukan yang kuat. Jadi pertarungan yang menarik untuk kita saksikan. Pasukan Revolta mengeluarkan Selena terlebih dahulu, dan pasukan Richie Esports, siapakah yang perlu di-ban keluar kat sini? Matilda terbuka, Pakito, Insanshin dan Hayabusa menjadi fokus utama yang perlu dikeluarkan oleh pasukan mereka. Ya, Hayabusa, Selena, Pakito, Eve, semua hero ini boleh dikatakan sering kali dijadikan pilihan sebagai ban ataupun pick. Tetapi sekarang ini kita ada meta yang terbaru, which is Clean dan juga Yi Sunshin. Dua marksman ini, kalau satu tak ban, satu akan di-pick. Kalau tak kalau tak ban dua-dua, pasukan tu akan mungkin ambil dua-dua tu marksman. Satu letak gold, satu letak jungler. So memang ini yang akan memberikan satu perbezaan lah di antara boleh dikatakan battle of the mechanic yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Jadi apakah ban yang akan dilakukan untuk pasukan Richie? Mereka langsung mengeluarkan Yi Sunshin. Insanshin dikeluarkan terlebih dahulu. Sememangnya Insanshin sangat-sangat berbahaya untuk dilepaskan, dan Pakito terus saja dikunci terlebih dahulu oleh pasukan Revolta Esports dekat sini. Jadi Pakito akan diambil. Pasukan Richie Esports, Matilda terbuka dan Esmeralda, Yves masih lagi ada untuk pasukan mereka dapatkan. Oleh Link telah pun dikeluarkan ketika ini. Untuk Zaid, hero yang boleh digunakan, nanti kita akan lihat apa lagi yang tinggal. Sebab nak dapatkan jungle awal-awal mungkin agak sedikit berisiko. Alice diberikan fokus terlebih dahulu. Sepertinya akan diberikan kepada Hao Shoku ataupun diberikan kepada Lola. Kita akan lihatlah. Sebab Gorgeous pada match yang pertama dilihatkan beliau menggunakan glue yang digunakan oleh Gorgeous. Ya, boleh dikatakan bermain dengan agak baik, tetapi belum lagi cukup baik kerana glue sendiri itu tidak mendapatkan buff yang begitu konsisten, kerana kebanyakan pemain-pemain glue berharapkan kepada dia punya split-split. Kalau split-split tu telah pun diberikan nerf, bagaimanakah glue itu sendiri ingin melakukan performance yang baik? Dan lantas pasukan Revolta Esports membawa masuk Ruby dan juga Rafaela selaku support untuk pasukan Revolta. Ya, betul tu, pasukan Revolta Esports mereka membawa masuk Rafaela terlebih dahulu ketika ini, dan pasukan Richie Esports, kalau kat sini mereka akan securekan jungle terlebih dahulu. Roger diberikan fokus buat masa kini. Untuk ban hero, pasukan Richie Esports boleh keluarkan mid laner untuk pasukan Revolta Esports. Yves lebih sesuai untuk dikeluarkan ketika ini, sebabnya Yves counter yang baik juga kepada Roger. Jadi kita akan lihat adakah Yves ataupun Farsa akan dikeluarkan terlebih dahulu oleh pasukan Richie Esports, dan terus saja mengeluarkan Yves kat sini. Ya, Yves, apa lagi hero yang boleh dikeluarkan? Jawhead juga boleh sahaja dikeluarkan. Ataupun untuk pasukan daripada Revolta, mereka boleh saja mengeluarkan hero-hero seperti Yuzong ataupun hero seperti Lapu-Lapu. Tapi ya, betul je macam mana saya katakan, Yuzong lantas dikeluarkan daripada draft kita pada kali ini. So, apakah pilihan yang keempat untuk pasukan Richie? Adakah akan mengambil Lapu-Lapu selaku EXP laner pada kali ini? Kerana itu sajalah hero yang agak versatile juga untuk diletakkan. Ya, betul. Jadi Barat ditunjukkan terlebih dahulu. Barat adalah counter yang baik kepada Pakito. Cumanya kalau Pakito ni diletakkan di bahagian jungle, Barat ni sebenarnya dalam masalah sedikit lah. Tapi pasukan Revolta Esports dia akan menguncikan Cho terlebih dahulu, begitu juga dengan Nathan untuk penetrate hero-hero kebal seperti Alice dan juga Barat. Entropy yang digunakan oleh Nathan mampu melakukan split pushing dengan begitu pantas, mampu juga mengeluarkan damage dengan 2 kali ganda lagi pantas ya. Sebab itulah perlu lebih berhati-hati jika Nathan dibawa masuk. Dan pilihan terakhir Richie Esports, mereka telah pun menunjukkan Farsa selaku mid laner pada ketika ini. Adapun Kagura, Farsa antara pilihan yang terbaik boleh dilakukan, dan inilah dia draft pick yang telah pun dilakukan oleh kedua-dua pasukan kita pada kali ini. Siapakah yang akan tampil untuk mendapatkan kemenangan bagi marka pusingan yang seterusnya, dan siapakah yang akan tersingkir daripada Think Esports Championship 2021? Di sinilah momennya.
Yap, di sinilah momennya dan draft telah pun selesai dan Raccoon Joy mendapatkan Pakito Liao dengan Kuala Lumpur nombor 1 dekat sini dan kita ada pasukan Revolta ketika ini menggunakan Cho, Pakito, Nathan, Ruby dan juga Rafaela untuk Richie, Alice, Roger, Matilda, Farsa dan juga Barat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk kita saksikan siapakah yang akan tersingkir dan siapakah yang akan mara ke hadapan. Inilah dia di dalam Land of Dawn, Revolta lawan Richie Esports. Dua-dua dimulakan dengan huruf R, dua-dua juga diakhirkan dengan huruf E. T pun sama gak sebab esports. Alright, so kita lihatkan kepada yang sedang menonton sekarang ini, jangan lupa untuk mendapatkan giveaway yang telah pun diberikan oleh Think Esports Championship 2021. Anda hanya perlu menekan link yang tertera di dalam description live stream pada kali ini ya. Memang mudah sahaja dan juga akan ada diamond sebanyak 10,000 diamond akan diberikan kepada pemenang-pemenang kita. So, apa yang boleh dilakukan untuk pasukan Richie Esports sekarang ni adalah mereka perlu mendapatkan power spike mereka at least di fasa early game ini, kerana apa? Itulah dia kelebihan Roger. Ya, betul tu. Kelebihan Roger adalah di mana melakukan momen kerana hero Roger adalah hero yang boleh dikatakan snowball untuk mencari kill dan juga mendapatkan damage. Tapi Hoshoku dalam bahaya ketika ini, perlu melarikan diri terlebih dahulu. Dia ada wings by wing, tak ada sebarang masalah. Ya, dan juga Soul Bloom daripada Ahmad Mirul, cubaan untuk memberikan agresif terhadap Revolta namun tidak berjaya. Dan juga lihat mana pasukan Revolta, mereka juga tidak bermain secara agresif sebab mereka tahu di mana power spike yang ada pada Nathan apabila mencecah level 4. Dan juga untuk Pakito, sepatutnya Pakito juga boleh bermain secara agresif di fasa early game sekiranya ingin mendapatkan dominasi terhadap pasukan pihak musuh. Dan juga lihatlah bagaimana Revolta mereka ingin mengisi ruang kosong yang ada pada fasa early game ini, adakah dengan daripada segi farming ataupun daripada segi rotasi. Itulah persoalan kita pada kali ini. Ya, betul. Di bahagian tengah ketika ini Nel perlu berundur terlebih dahulu. Zaid telah pun tiba untuk memberi bantuan dan turtle yang pertama ketika ini dimulakan oleh pasukan Revolta Esports dengan bantuan 2 orang pemain. Datang ramai orang ketika ini, pasukan Richie cuba untuk kontes ketika ini cross. Oh, cubaan Way of the Dragon terhadap Roger di bahagian belakang, namun Feather Astra cuba untuk meleburkan nyawanya. Feather Astra itulah yang akan memberikan first blood kepada dirinya sendiri. Nel agak sedikit overextend walaupun tendangannya cantik berjaya untuk didapatkan daripada beliau, namun tiada pula follow up yang dilakukan oleh pasukan sendiri. Itulah menyebabkan kesilapan yang dilakukan oleh Nel dan menyebabkan turtle yang pertama berjaya untuk didapatkan. Tetapi guys, kepada sedang menonton sekarang ni, jikalau korang ada masalah daripada segi lagging phone ataupun mungkin phone terlalu slow, silalah upgrade ke GT Neo 2, keluaran telefon pintar terbaru daripada Realme dengan harga RM1,999 sahaja. Dan bagaimana Hoshoku berjaya untuk menjatuhkan seseorang, tetapi Way of the Dragon daripada Neil menamatkan riwayat Lola dengan bantuan daripada turret tier pertama tersebut. Tetapi juga dilihatkan bantuan telah tiba daripada Ahmad Mirul cuba untuk memberikan sedikit sebanyak damage terhadap Neil. Yap, Nel berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Satu setup yang baik sebentar tadi dan ketika ini Richie Esports mendahului dengan 3 kill berbalas 1 perbezaan gol sedikit kepada Richie. 10.5 gol, 5k gol ketika ini. Bawah pada 5 minit terlebih dahulu, Roger berjaya untuk mendapatkan 1 assist. Masih lagi belum ada kill yang didapatkan. Begitu juga dengan Raccoon Joy. Tapi kita lihatkan di bahagian tengah sebentar tadi, Holy Baptism tidak akan terkena buat masa kini, Cross. Ya, sangat-sangat sayang sekali di mana pasukan Richie Esports mereka memerlukan teamfight yang baik macam sekarang ini. Raccoon Joy yang akan mendapatkan terlebih dahulu Ahmad Mirul dan juga Zaid berjaya untuk mendapatkan Graham sebagai masa pertama beliau. Double kill berjaya untuk dikecapi. Triple kill untuk beliau. Like a pass di manakah Amon Fener menarik 2 orang, tetapi nampak gayanya masih lagi tidak mencukupi. Maniac diberikan kepada Zaid. Di manakah Savage? Nampak gayanya Neil berjaya untuk meloloskan diri. Satu kesilapan telah pun dilakukan daripada pasukan Revolta Esports, memberikan 4 kill secara percuma kepada Zaid. Yap, Zaid berjaya untuk mendapatkan 4 kill, 1 setup yang baik seperti tadi dan Raccoon Joy berjaya untuk secure dia punya orange buff terlebih dahulu dan turret di bahagian bawah ni terbentang luas untuk diambil oleh pasukan Richie Esports. Datangnya
cuba untuk membantu tapi agak terlewat dan tak boleh lakukan apa-apa. Turtle pula diberikan fokus oleh pasukan Richie Esports ketika ini ingin menjarakkan lagi perbezaan gol, menjarakkan lagi perbezaan level. Dan nak juga lihat Turtle akan disecurekan oleh Zaid dengan begitu mudah sekali tanpa sebarang masalah. Dengan 4 kill yang berjaya untuk didapatkan, itu pastinya akan memberikan jumlah gol yang sangat besar. Tapi lihat dari bahagian top lane, Way of the Dragon terhadap Alice seorang saja Gorgeous dikorbankan serta merta dengan adanya entropy yang telah pun diguna pakai daripada East. Dan juga rotasi daripada Ahmad Mirul agak sedikit lewat di bahagian top lane. Namun bila datang untuk clearkan lane bagi ketiadaan Gorgeous sekarang ini. Ya, dan ya Ahmad Merrill telah pun tiba di bahagian tengah ketika ini untuk membantu satu tumbukan dan Holy Baptism terkena pula kepada Ahmad Merrill, terus saja dikorbankan. Fraser Strike dilepaskan, Zaid cuba untuk ini cross, apa yang jadi? Apa yang jadi sekarang ni, Amor Fader cuba untuk mencari shutdown pula diberikan kepada Cho iaitu Nel, tapi Nel juga telah pun terkorban dengan adanya bantuan daripada Hao Shouku. Agak sedikit overextend sebenarnya daripada Zai tadi, sayang sekali beliau telah pun berjaya untuk dapatkan Menek, namun kesilapan ataupun bloodlust yang ada pada dirinya sendiri menyebabkan Revolta berjaya untuk mendapatkan shutdown ke atas dirinya. Jadi Richie Esports mereka perlu bangkit semula daripada situasi yang kemungkinan akan menjadi penukar arus perlawanan ke arah mereka sendiri. Ya, betul tu. Dan pasukan Richie Esports, mereka perlu bertahan ketika ini dan membiarkan Zaid terus saja mendominasi kill, mendominasi lane mereka semuanya untuk memastikan perbezaan yang mereka ada ketika ini, perbezaan gol dan juga level ketika ini sentiasa diberikan keutamaan terlebih dahulu. Pasukan Revolta Esports perlu melakukan pertahanan. Raccoon Joy cuba untuk mencari Hoshaku, tapi itu adalah farsa. Dia boleh wings by wing pada bila-bila masa untuk melarikan diri, bro. Ya, benar sekali. Itulah dia kelebihan wing by wing ya. Dan juga belum lagi dicampur dengan Matilda punya guiding wing yang boleh membawa rakan sepasukannya merentas ke arah dinding yang bersebelahan. Tapi juga lihat di mana Zaid sekarang ini menerima damage daripada Raccoon Joy. Like Pulse digunakan namun tiada damage yang dapat dikeluarkan. Dan dilihatkan Feather Strike daripada Hauser cuba untuk membedil. Nampaknya A-nya akan dikorbankan dengan Like Pulse yang dikeluarkan oleh Zaid. Itu dia Gorgeous akhirnya mendapatkan Ace yang berada di bahagian belakang. Graham baru saja hidup semula, perlu memberikan bantuan serta merta, tetapi Zaid akan memberikan tumpuan kepada Turtle terlebih dahulu. Dan lihatlah Richie Esports, mereka sedang mendahului daripada segi kill dan juga gol pada ketika ini. Ya, dan kita ini Turtle juga telah pun didapatkan oleh pasukan Richie Esports, sekaligus 6,000 perbezaan gol. Sangat-sangat besar ketika ini. 3 turret berbalas kosong, situasi yang agak kritikal untuk pasukan Revolta Esports, dan terus sahaja mereka menguasai daripada segi kawalan map. Terlebih dahulu Elite cuba untuk memberikan tekanan kepada Orange Buff pasukan Revolta Esports ketika ini, dan macam mana pasukan Revolta Esports nak dapatkan kemenangan? Hanya perlu menunggu East jadi. Dalam masa yang sama adanya A yang menggunakan Ruby I'm Offended, ada momen yang baik baru boleh dapatkan kemenangan. Pasukan Richie Esports pula mereka perlu kekalkan momentum seperti sekarang. Haoshoku memberikan damage daripada jarak jauh menggunakan Feather Strike, dan juga Zaid selaku finisher untuk pasukan Richie Esports. Dan anda semua jangan lupa untuk pergi ke zoos.com.my untuk dapatkan custom jersey yang sangat menarik. Tapi lebih menarik dekat sini, Cross, apa yang berlaku? Dia nak welcome daripada lama dapatkan Raccoon Joy habis saja terkorban, dan satu saja yang lagi diperlukan. Like Pass daripada Zaid menamakan riwayat Raccoon Joy. Dan lihatlah bagaimana pasukan daripada Richie, mereka cuba untuk memberikan efek snowball kepada pasukan Revolta Esports. Di bahagian depan Ace mencari 3 orang, dan Winter Terancur juga telah digunakan entropy daripada Ace dikeluarkan hanya untuk menghalau daripada Alice itu berleluasa di bahagian depan. Pada Ezra digunakan untuk membedil. Ace telah pun terkorban pada ketika ini, dan juga di bahagian belakang Nel menjadi mangsa yang seterusnya. Richie Esports mereka cuba untuk menamatkan permainan ini secepat yang mungkin, tetapi minion baru saja sampai, dan pasukan daripada Revolta mereka masih lagi berpakaian ada 3 pemain, tetapi bukanlah pemain yang mudah untuk ditangkap. Dan lihat bagaimana stun diberikan kepada AA menarik dengan penggunaan Armor Fender terhadap Gorgeous, namun Gorgeous masih lagi hidup. Dan pasukan daripada Richie mereka cuba untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian bottom lane, tetapi minion akan diclearkan oleh Raccoon Joy dengan begitu mudah.
Ya, minion telah pun declarekan terlebih dahulu. Lot akan tiba dalam masa beberapa saat sahaja lagi. Jadi pasukan Richie Esports perlu berundur untuk mendapatkan lot bagi memastikan mereka boleh menamatkan game ini. Mereka tak boleh terlalu memaksa. Kalau tak, pasukan Revolta Esports boleh punish mereka punya kesilapan. Dengan adanya double pick off daripada Ruby, daripada Cho, mampu untuk mengeluarkan damage yang tinggi. Ya, pasukan Revolta Esports ada Nathan iaitu convert kepada physical to magic damage, tetapi magic damage tersebut tidak mencukupi untuk menghalang pergerakan pasukan Richie Esports. Ketika ini lot telah pun dimulakan, tetapi lihatlah dalam sekelip mata dikorbankan ketika ini Cross. Ia dikorbankan oleh Gorgeous ya guys. Dan lihat di bahagian top lane, A terpaksa melarikan dirinya. Mobilitas separuh hilang begitu saja, tetapi Graham pula yang cuba untuk menjadi masa yang seterusnya. Dan Holy Healing digunakan untuk melarikan diri. Dan lihat bagaimana agresifnya Gorgeous sekarang ini. Cubaan penggunaan Blood Off yang tanpa henti ya. Walaupun Blood Off dibuka dalam jangka masa yang sangat-sangat lama, namun daripada segi mana tidaklah begitu ketara penghabisannya. Ya, betul tu terus saja dikembangkan ketika ini. Lord telah pun tiba Feather Strike yang besar damage tersebut. Mereka cuba untuk kompeti dalam team fight, tetapi adanya Farsa yang sentiasa memberikan damage yang lebih besar di arah belakang. Dengan adanya Feather Strike menyakitkan. Kemudian kalau mereka nak lari, ada pula Gorgeous yang masuk flicker di bahagian hadapan menggunakan Blood Blood Odd untuk memastikan dia punya sustain lebih tinggi dan juga spell vamp yang lebih tinggi dari ini. Lord telah pun tiba. Pasukan daripada Revolta perlu melakukan pertahanan. Cross. Ya, Gorgeous di bahagian belakang cuba untuk sustain damage dan berjaya untuk mendapatkan A sebagai masa pertama. Dan juga Fedestra telah digunakan daripada Farsa, cuba untuk clearkan minit dengan sepanjang mungkin. Double kill diberikan kepada Gorgeous. Dan lihat bagaimanakah pasukan daripada Richie Esports mereka mendapatkan Unstoppable. Itulah dia kemenangan diberikan kepada pasukan daripada Richie Esports. Mereka akan menundukkan Revolta Esports. Kedua-dua Revolta tertewas sekarang ini. Mereka terus saja tersingkir di hadapan ataupun berhadapan dengan pasukan Richie Esports ketika ini. Pasukan Richie jauh lebih mengungguli dengan Farsa Haushoku 10.7 ketika ini. 509 KDA yang ditunjukkan oleh beliau. Pasukan Richie Esports sangat-sangat berbisa, sangat-sangat berbahaya.